Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan, kita mulakan kuliah dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil anbiya'i wal mursalin wa qa'idid du'atil mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Tuan-tuan, saudara jemaah yang dirahmati Allah, pertama sekali marilah sama-sama kita panjatkan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat meneruskan kuliah pengajian kita di surau Al-Ihsan. Sedikit mukadimah, saya bawa sepotong hadis daripada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam hadis yang ringkas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, "Idza ahabballahu ta'ala al-'abda." Nabi kata, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala sayang, kasih kepada satu-satu hamba, nada Jibril, maka akan dipanggil Jibril alaihi salam. Inna Allah ta'ala yuhibbu fulana fa'ahbibhu. Dikata dekat Jibril, sesungguhnya Allah Ta'ala kasih kepada demikian-demikian orang, maka sayang dan kasihlah pada dia. Fayuhibbuhu Jibril. Jibril pun sayang dan kasih pada orang tu. Fayunadi fi ahli sama. Kemudian diseru pula kepada seluruh penduduk langit, innallaha yuhibbu fulana, sesungguhnya Allah sayang kasih kepada dia ni. Fa'ahibbu, maka hendaklah kamu sayang juga dekat dia. Fayuhibbuhu ahlus sama, maka seluruh penduduk langit akan sayang dekat dia. Thumma yudha'u lahul qabul fil ard. Kemudian daripada itu diletakkan kepada orang yang Tuhan sayang ni al-qabul, maksud dia Tuhan terima dia, Tuhan kasih dia, Tuhan sayang pada dia. Ya, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dalam hadis yang lain, dalam hadis yang agak panjang sikit, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala idza ahabba 'abda, sesungguhnya Allah bila Allah sayang dekat satu hamba, da'a Jibril, akan dipanggil Jibril alaihi salam. Faqala, maka dikata kepada Jibril, Allah kata dekat Jibril, inni uhibbu fulana, sesungguhnya aku sayang dekat dia ni. Fa'ahibbah, maka hendaklah kamu pun sayang dia. Fayuhibbuhu Jibril, Jibril pun taat dan dia pun sayang dekat satu-satu hamba Allah ni. Thumma yunadi fis sama, kemudian disuruh penduduk langit semua. Fayaqul, Jibril akan kata kepada semua para malaikat Allah, innallaha yuhibbu fulana fa'ahibbu, sesungguhnya Allah sayang dekat dia ni, maka hampa pun kena turut sayang pada dia. Fayuhibbuhu ahlus sama, seluruh penduduk langit sayang dekat dia. Thumma yudha'u lahul qabul fil ard, sama juga maksud macam tadi, kemudian dia ni jadi pilihan Allah atas muka bumi. Lepas daripada tu Nabi bersabda, wa idza abghadha 'abda, ini takut.
Dan apabila Allah benci dekat sesuatu orang, da'a Jibril, sama juga Allah akan panggil Jibril alaihi salam, fayaqul, akan dikata kepada Jibril, inni abghadu fulana, aku cukup benci dia ni. Tuan-tuan, Allah ni bila Allah sayang, Allah akan bagi tahu kepada seluruh makhluk dia, khususnya para malaikat dia, dan Allah akan perintahkan, oleh kerana aku sayang pada dia ni, hampa semua kena sayang pada dia. Dan apabila aku benci kepada satu-satu orang atas tindakan dia, atas maksiat dia, atas tingkah laku dia, atas perangai wuduh dia, aku benci pada dia, fa'abghidhu, Allah kata kepada Jibril, aku benci dia, fa'abghidhu, hendaklah kamu pun benci dia. Fayubghidhu Jibril, yang kata malaikat ni tuan-tuan, dia tidak akan bantah Allah. Dia as-sam'u wa ta'ah, tahap tinggi. Dia kata malaikat Allah ni, kita baca semalam di masjid, la ya'sunallaha ma amaruhum, apa hak Tuhan suruh, apa perintah mai pada mereka, malaikat ni tidak akan bantah, tidak akan buat maksiat pada Allah, tak akan bantah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, bukan takat tu, apa hak Tuhan suruh mereka akan buat. Bila Jibril benci kepada dia ni, satu-satu orang ni Allah benci, malaikat benci, summa yunadi fi ahli sama, kemudian diseru kepada seluruh penduduk langit, innallaha yubghidhu fulana fabghidhu thumma tudau lahul baghdha'u fil ard. Kemudian diseru kepada penduduk langit, kata sesungguhnya Allah benci pada dia. Bila Allah benci pada dia, maka seluruh penduduk langit pun benci pada dia ni. Dan lepas daripada tu, diletak dia ni al-baghdha'u fil ard, sebenci-benci manusia di sisi Allah di atas muka bumi. Nah, tuan-tuan, dua-dua tu jadi intro kepada kuliah kita malam. Dan satu hadis yang saya nak bawa ni tuan-tuan, nak cerita tindakan satu orang sahabat Nabi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu orang laki-laki yang dia ni sedaya upaya nak tunjuk kata dia sayang pada Allah, dia kasih pada Allah, sehingga Allah kasih pada dia. Dalam satu hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajula ala syariyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu ketika pernah Nabi utuskan satu laki-laki untuk pimpin satu pasukan kecil tentera. Nabi utus satu laki-laki, dia ni pimpin syariah. Satu syariah ni maksud dia tentera yang kecil, tak besar. Fakana yaqra'u li ashabihi fi salatihim, dan bila sampai waktu sembahyang dia akan jadi imam. Dan dia baca dalam sembahyang dia, ketika dia jadi imam kepada sahabat-sahabat dia, fayakhtimu biqul huwallahu ahad. Hadis ni kalau kita dengar muttafaqun alaih, ni hadis. Setiap kali dia jadi imam, Fatihah, kemudian ada surah, kemudian dia akan tutup dengan qul huwallahu ahad. Falamma raja'u, bila balik ke Madinah lepas daripada perang, zakaru dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Cerita laki-laki ni jadi imam, yang dia ni hari-hari setiap rakaat akan baca qul huwallahu ahad. Hari-hari. Di berita tu dibawa sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Nabi bersabda, salu, bertanya dia, li ayyi syai'in yasna'u dhalik. Nabi, kata Nabi tuan-tuan, manusia paling tenang, tidak cepat menghukum, tidak cepat blame satu-satu orang, tidak cepat menyatakan tindakan satu orang tu tak betul. Nabi satu manusia yang paling tenang, paling rasional dan sangat adil. So kita tuan-tuan zaman lah ni bid'ah dan mau duk buat benda tu berulang. Nabi tak buat. Nabi tak buat. Ni laki-laki ni bila dia duduk dalam satu pasukan kecil tentera ni, dia buat yang sahabat-sahabat tu tengok Nabi tak pernah buat. Maknanya benda tu baru. Maknanya tindakan dia baca dengan qul huwallahu ahad pada setiap kali tutup surah dalam rakaat dia, setiap kali dia sembahyang dia akan baca surah ni, maknanya benda baru. Nabi tak pernah buat. Maka sahabat tu sembang ni, balik Madinah kita nak akan tanya Nabi, kita akan pergi tanya Rasulullah, apa
Apa komen Nabi tindakan dia ni? Bila dicerita kepada Nabi, selalu Nabi kata, pergi tanya dia, li ayyi syai' yasna'u dhalik, apa pasal dia buat lagu tu? Apa rasional dia, apa alasan dia yang dia boleh hari-hari akan semayang dan baca qul huwallahu ahad? Pasal apa dia akan baca surah tu? Fasa'alu, maka ditanya pada dia, faqala, dia pun jawab, li'annaha, kerana sesungguhnya pada surah Al-Ikhlas itu sifatul Rahman, ada sifat Tuhan Ar-Rahman. Kita baca qul huwallahu ahad, katakan wahai Muhammad, dialah Allah yang esa, Al-Ahad, Allahus Samad, kemudian Allah As-Samad, tempat bergantung semua. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, tak ada apa dan tak ada anak. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah tidak ada yang sekufu bagi dia. Dia bagi jawapan tu, dia kata li'annaha sifatur Rahman, kerana dalam surah tu ada sifat Tuhan Ar-Rahman. Fa ana uhibbu an aqra'a biha, dan aku ni sangat suka baca surah itu kerana ada sifat Tuhan Ar-Rahman. Aku suka, aku sayang, bahkan aku jadi jatuh cinta kepada surah tu kerana surah tu menyimpan sifat Ar-Rahman. Bila dia jawab lagu tu, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat yang pergi tanya dia balik mai habaq dekat Nabi, ini jawapan dia. Nabi terus respon, Nabi kata akhbiru, pergi bagi tahu dia, annallaha ta'ala yuhibbu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sayang dan kasih pada dia seperti dia kasih pada Allah. Bahkan kasih Allah pada hamba ni lebih daripada hamba cinta pada Allah. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, daripada 3 hadis yang kita baca ni, kita buat satu kesimpulan apa dia? Dalam tindakan kita hari-hari, khususnya dalam bab ibadah, cari peluang, cari ruang untuk dekat diri dengan Allah. Ni bulan Zulhijjah, 10 hari awal ni sebelum disambut Aidil Adha ni tuan-tuan, agama anjur banyak amalan kita boleh buat. Dengan puasa sunat dia, dengan zikir dia, dengan takbir dia, dengan memuji Allah dia, tahmid dia, dengan macam-macam kita boleh buat. Dengan banyak bersedekah dan sebagainya. Hak kita tak ada peluang yang duduk di tanah suci macam sahabat-sahabat yang lain, macam-macam juga kita boleh buat. Ni nak main hari Isnin ni, jatuh hari wukuf di Arafah. Orang yang wukuf tak disunatkan puasa, kita yang tak wukuf, kita disunatkan puasa. Peluang untuk kita buat amalan, tapi kita selalu terlepas. Betul boleh bayang yang kata sahabat Nabi ni, dia akan fikir, apa aku boleh buat supaya Tuhan sayang pada aku? Pasal dia yakin hak Nabi sebut, bila Allah sayang pada satu hamba, Allah akan panggil Jibril dan Allah akan suruh bagi tahu semua makhluk di langit, kata Allah sayang pada dia, maka hamba pun kena sayang pada dia, dan dia akan jadi makhluk yang terpilih, yang paling Tuhan terima di muka bumi ni. Nah, yang kedua, kita nak ambil iktibar apa dia? Kita contoh yang kata sikap sahabat-sahabat Nabi, mereka tidak akan berasa puas dengan amalan yang sedia ada yang mereka buat. Ni yang ni sahabat ni, cukup dah Allahu Akbar, Al-Fatihah, surah cukup, memadai. Bahkan itu yang Nabi ajak pun. Tapi berasa ni, berasa macam aku berasa surah ni satu ada special pada surah ni. Aku buat. Setiap kali dia jadi imam, dia akan baca lagu tu. Walaupun dia tak pernah rujuk lagi pada Nabi pada ketika itu, tapi kerana dia rasa ada sesuatu pada surah ni. Dan tuan-tuan tengok apa respon Nabi pada dia. Akhbiru, dibagi tahu dia, annallaha ta'ala yuhibbu, Tuhan sudah sayang pada dia. Nah, tuan-tuan, yang ketiga, ini guru saya nasihat, setiap orang, saya selalu ulang banyak kali, setiap orang kena ada sekurang-kurangnya satu amalan khusus yang dia duk lazim amal hari-hari. Tak kira apa pun. Kalau tuan-tuan ahli solat duha, hari-hari tak tinggal. Ya Allah, aku takat ni, aku tak kuat macam orang lain, tapi aku try, aku nak cuba. Aku dah buat duha tak pernah tinggal. Tuan-tuan buat. Kalau tuan-tuan ahli qiyamul lail, yang hari-hari paling tak ada 2 rakaat tahajud, tuan-tuan buat. Ada orang tak mampu qiyamul lail pasal dengan kerja, dengan beban tugas, dia berasa kudrat dia tak cukup kuat, melainkan dia boleh witir je sebelum tidur. Witir sebelum tidur. Solat yang paling Allah suka adalah witir.
Kerana Allah itu witrun, Allah itu ganjil, dan Allah suka witir tu. Buat apa saja. Ada orang dia kuat dengan puasa sunat dia, dan yang paling bagus kalau dia ada banyak amalan khusus yang dia boleh konsentrate dalam hidup dia, dia mesti pegang amalan tu, tuan buat. Akan sampai satu ketika Allah izin dengan amalan yang kita duk buat ni, Allah akan tunjuk kelebihan dia. Allah tunjuk. Ada orang dia semayang zuhur hari-hari, bukan semayang tu tujuan nak rezeki murah saja, bukan tujuan nak limpah nikmat Allah saja, tapi buat tu kerana sayang pada Allah. Tuhan akan tunjuk satu masa macam mana dia buka pintu rezeki pada hamba dia. Ada saya dah jumpa dah kawan-kawan duk cerita ni macam-macam tuan. Ada saja Tuhan nak bagi pada dia, padahal dalam hati tak pernah terlintas pun kata aku ni buat ni kerana ni. Ada orang dia buat kerana tu. Dia kalau dia suratul waqi'ah, tujuan dia nak rezeki, jadi dia baca tu tujuan nak tu. Bukan salah, tapi darjah awal. Tapi kalau dia boleh buat amalan kerana mahabbah, kerana cinta pada Allah, lain betul. Satu kelebihan Allah akan hantar kepada satu hamba yang boleh istiqamah dengan amalan-amalan tertentu selain pada amalan wajib yang kita dah buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan tiga kesimpulan yang kita buat tu dengan hadis yang kita baca ni, dia memberi satu suntikan semangat pada kita. Baik, kita menggunakan perisai bagi sekalian mukallaf. Muka surat berapa? Okey, muka surat 32. Kita buka muka surat 32 di bawah sana. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi darain amin. Sambung kitab kita, kata Syekh kita ni Al-Alim Al-Allamah Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili. Dia bawa main matan lagi, dia kata khalaqal khalqa bi'ilmi. Maksud dia menjadikan ia akan segala makhluk dengan pengetahuan dia. Malam ni kita nak baca lagi satu. Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah cipta makhluk ni dengan ilmu. Dan bila sebut kata ilmu Allah ni, ilmu yang tidak ada tolak banding. Itu ilmu. Kita kadang-kadang buat tindakan, kita buat kerja, hari-hari kita duduk pergi kerja kita kadang-kadang ada ilmu kita yang cetek. Dalam ilmu kita cetek tu, kadang-kadang kita buat silap. Ni buat kerja ni, kata Allah silap, patutnya hak ni aku buat lagu ni, jadi lagu lain. Kelemahan yang kata makhluk ni, dia mengingatkan kita kepada apa? Lemah. Sebab tu tujuan daripada kita duk mengaji akidah ni, hari-hari kita duk buat kerja buat kita ada ilmu, kita ada kemampuan, kita ada kepakaran, tapi kadang-kadang Allah nak tunjuk kata lemahnya kita silap. Kita buat kerja dekat nak siap dah 98%, kita sedang kata silap. Allah dia kata aku patutnya kiin bukan lagu ni, lagu lain. Cerita cikgu lah kiin markah ni. Makna dia sehebat-hebat kita, pakar yang kata kita ni, kita boleh buat kesilapan. Walaupun kita kata kita buat sesuatu atas ilmu kita, atas kepakaran kita, tapi Allah nak tunjuk kata dia kelemahan manusia. Itu tujuan mengaji akidah. Bukan takat tahu je Allah tu alim, Allah maha mengetahui, tapi bila sedar kelemahan diri, terus masa tu teringat Allah yang maha sempurna. Aku lagu ni dalam duk mengaji dah, dalam duk bagi taklimat dah, ketua bagi taklimat dah, duk pergi silap lagi. Nampak? So malam ni kita nak baca ayat tu. Menjadikan ia, yakni Allah menjadikan akan segala makhluk dengan pengetahuannya. Artinya mengeluarkan Allah Ta'ala akan segala makhluk daripada ketiadaan kepada ada pada ketika mengetahui ia akan mereka itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila Allah cipta makhluk daripada tak ada kepada ada, Allah tahu. Ni tuan-tuan, hari-hari kita tengok ni kelahiran di dunia ni, kita terus ambil makhluk ni, ambil manusia aja. Satu hari berapa yang kata manusia lahir mai ke dunia? Berapa manusia yang mati hari-hari? Berapa manusia yang daripada tak ada dalam rahim ibu dia?
Berapa kandungan mak yang umur dia daripada sehari sampai ke 9 bulan 10 hari. Semua dalam ilmu Allah. Semua, tak terkecuali. Tu yang kata ilmu Allah. Bila kita mengaji tu, kita kena sampai ke tahap tu, rasa kebesaran Allah. Nah, firman Allah Ta'ala, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir, surah Al-Mulk. Artinya, adakah tiada mengetahui akan yang sembunyi dan yang nyata oleh Tuhan yang menjadikan segala makhluk? Kerana yang menjadikan sesuatu tak dapat tiada bahawa mengetahui ia akan dia. Pada ketika ia jua yang menjadikan segala yang halus-halus, lagi yang sangat mengetahui ia dengan batin segala pekerjaan. Dia ulang, dia terjemah. Tuan-tuan, rinci. Allah Subhanahu wa ta'ala, satu soalan, adakah tidak mengetahui akan yang sembunyi? Ala ya'lamu man khalaqa, adakah Tuhan ni dia tak tahu? Man khalaqa, Tuhan yang menciptakan, adakah Tuhan yang menciptakan segala makhluk tu dia tak tahu segala yang sembunyi dan segala yang nyata? Sedangkan dia Al-Latiful Khabir, Tuhan yang sangat mengetahui benda yang latif, yang halus-halus, dan Al-Khabir, dan benda yang batin. Nah, baik, sambung lagi. Kemudian dia kata lagi, dan firmannya, dia buat main lagi firman Allah, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi zulumatil ard wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Tengok maksud dia tuan-tuan daripada surah Al-An'am. Artinya, dan pada sisi Allah Ta'ala jua perbendaharaan yang tersembunyi. Mafatihul ghaib, maksud dia pembuka kepada segala ghaib. Di sisi Allah, mafatihul ghaib, yakni perbendaharaan yang tersembunyi. Ulama terjemah, maksud dia ada tempat buka benda-benda ghaib. Jadi tak pelik tuan-tuan, kalau Allah dengan izin dia, Allah nak mana-mana hamba dia mengetahui benda yang ghaib dengan izin Allah. Tapi bukan maksud dia satu-satu orang tu dia boleh declare, dia dakwa kata dia tahu benda ghaib. Ayat dia tenung nasib. Tak. Al-ghaib maksud dia mungkin Allah, kita tengok dalam sejarah dan cerita Nabi-Nabi dan Rasul, Allah boleh bagi tahu kepada Nabi tindakan segala munafik duk buat. Nabi tahu dengan izin Allah. Sebab Allah yang memiliki perbendaraan benda yang tersembunyi. Tiada mengetahui akan dia melainkan ia jua. Tak ada siapa tahu. Tuan-tuan tahu bila nak hujan? Tak tahu. Jabatan Kaji Cuaca dia boleh ramal ya. Dia kata hari ini hujan ribut petir di sebelah pantai barat, di beberapa kawasan. Dia pun abang Padang Serai lah apa semua. Dan lagi Padang Serai cerah malam. Kawan hak dunia kereta ni duk dengar radio. Aku nak basuh kereta ke tak lah, basuh kereta ke tak lah. Lepas dia kata nak hujan tak basuh, dan lagi tak hujan. Nampak tak tuan-tuan yang kata Tuhan nak tunjuk di antara benda yang manusia tak boleh singkap, cuaca, hujan bila nak turun. Dia tak boleh tahu di mana yang kata tentang kematian, di mana dia nak mati, bila yang kata dia nak mati, dalam doa elok-elok tiba-tiba mati, tak tahu. Bila kandungan yang ada dalam rahim ibu akan lahir pun tak tahu. Bila tanya doktor yang ada 4-5 PhD pun dia tak boleh confirm, kata dia ni mesti lahir pukul 5 berapa hari bulan, dia tak boleh tahu. Dia cuma boleh apa? Kandungan ni cukup tempoh dia sekian tarikh. Lepas tu dia nak ambil langkah selamat, dia akan letak awal dalam 10 hari, 15 hari atas kepagaran dia. Dia kata ni due date dia 12 hari bulan 11. Pasal kandungan tu dia kira-kira cukup 20 hari bulan 11. So dia letak katalah 10 hari bulan 11. 10 hari bulan 11 ni due. Data kandungan tu dia lajak pi sampai doktor akan extend benda ni sampai berapa lama yang dia boleh lajak. Boleh letak sampai berapa? Sebulan. Sebulan. Lebih daripada sebulan dia kata kena operate. Tak tahu. Ada orang perempuan sakit nak beranak sangat-sangat dah ni. Dengar ayat kutubah apa semua, tak beranak 2 hari baru beranak. Yang kata ni ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Pergi mengaji pakar sakit kuat sampai London, sampai di England pun tak boleh buat apa. Benda yang manusia tak tahu tentang kematian, tentang
kandungan dalam rahim ibu, bila nak lahir dan sebagainya, bila dia jadi dan bila dia nak lahir, tentang hujan nak turun bila, dan tentang kiamat bila nak jadi. Manusia tak boleh tahu. Wa indahu mafatihul ghaib. Sealim-alim manusia baca ayat ni, Allah nak bagi tahu kata kelemahan yang ada pada kita. La ya'lamuha illa hu. Tiada mengetahui akan dia melainkan ia jua. Tak ada siapa boleh tahu. Dan mengetahui ia akan segala barang yang pada darat dan laut. Tuhan tahu semua, segala ikan, segala apa yang ada di laut, ada berapa ekor, ada berapa ribu trilion juta makhluk Allah di langit, di bumi, semua dalam ilmu Allah. Dan tiada gugur sehelai daun kayu melainkan mengetahui ia akan dia. Ayat ni tuan-tuan, dia betul-betul dia ketuk hati manusia. Wala, dia kata apa? Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada selai pun daun yang jatuh daripada pokok. Bila dia jatuh, berapa masa dia ambil untuk jatuh ke tanah, dan bila daun tu cecah tanah, tidak ada satu helai pun yang jatuh melainkan semuanya Allah tahu. Habis tuan-tuan, kalau sampai ke tahap tu, Tuhan nak habaq apa sebenarnya dalam ayat ni? Nak habaq kata tersudut sembunyilah dalam hati ni, tersudut busuk hati, tersudut selindung lah. Dengan manusia kita boleh kecoh, kita boleh buat muka manis apa semua, dalam hati punya busuk kita boleh lindung ayat muka kita, tunjuk kata kita ni sebenarnya apa nama, talam dua muka lah, apa istilah orang Melayu bagi. Kita boleh buat, manusia boleh terpengaruh, manusia boleh terpedaya, tapi Allah dah. Ayat ni dia nak bagi tahu apa? Nak habaq kata tak usah duk lindung apapun daripada Allah, hatta lintasan hati semua Tuhan tahu. Lintas aja dalam hati, belum niat, lintas lagu tu aja. Allah dah mengetahui dah. Dan tiada ada sebiji di dalam gelap bumi, dan tiada yang basah dan tiada yang kering melainkan tertulis pada lauh mahfuz. Lauh mahfuz pun makhluk Allah, tertulis segala suratan takdir, segala ketetapan Allah semua dah tertulis. Wala habbah, tidak ada satu pun biji. Kita nak terjemah apa? Biji sawi, bolehlah. Wala habbah, tidak ada satu pun benih, satu biji benih, fi zulumatil ard, yang ada dalam kegelapan bumi. Dalam pokok bumi ada satu biji pokok apa ke, jagung ke, apa sawi ke, ada di dalam sana. Tidak ada satu pun. Wala ratbin, tidak ada yang basah. Wala yabis, dan tidak ada yang kering. Illa fi kitabim mubin, melainkan semua tertulis dah dalam lauh mahfuz. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ada pada perkataan musannif dengan pengetahuan menolak atas Mu'tazilah yang berkata oleh mereka itu bahawasanya Allah Ta'ala tiada bersifat dengan ilmu. Bila kita ngaji akidah, istimewa kitab kita ni apa dia? Dia akan kait dengan firqah-firqah yang sesat dalam Islam. Firqah yang ada ni, dia tujuan dia tu kita mengaji, selain daripada kita kenal Allah, lain daripada kita mengenali sifat Allah, nama-nama Allah, af'al Allah, perbuatan Allah, kita kenal yang kata Allah ni sampai ke tahap kita boleh angkat iman kita. Selain daripada tu kita nak defend supaya benda pelik ni dia tak masuk. Ni hak dia baca ni, hak kita dah baca ni tentang Mu'tazilah. Mu'tazilah ni dia nak bagi tahu kata apa? Bila benda tu jadi baru Allah tahu. Selagi tak jadi, Tuhan tak tahu. Supaya Tuhan macam dia. Pasti dia pakai logik. Makna apa tuan-tuan? Kalau dalam bab akidah ke, dalam bab agama ni tuan-tuan, kalau manusia duk bertungkat kepada kemampuan akal semata-mata, manusia sesat. Kalau dalam agama manusia sendi dia hanya pada akal, manusia tak dapat, dia tak jumpa hidayah. Manusia reka pilih apa pun. Contohnya hukum Allah, Allah buat main hukum. Manusia guna kemampuan akal, dia perah otak, macam mana aku nak save, aku nak selamatkan manusia, aku nak wujudkan keamanan dan keselamatan dalam dunia, aku reka apa-apa pun hukum undang-undang. Manusia kerah. Pasal apa? Manusia tak yakin. Dia guna akal, dia tak yakin apa hak Tuhan kata ni. Manusia sesat.
So bila kita mengaji tuan-tuan, kita kena pergi sampai ke situ, kena faham sampai situ. Yang baca kitab dekat tu je, dia tak ada